Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati Encik Rosaimi bin Muhammad Yusof selaku pensyarah bagi subjek PKES 3093 Pendidikan Keselamatan. Pada hari ini, kami akan meneruskan dengan tugasan yang kedua iaitu pembentangan kertas kerja berkenaan dengan bengkel kepentingan dan tanggungjawab terhadap keselamatan. Kumpulan kami terdiri daripada dua orang iaitu saya sendiri, Syafamani Murina binti Muhammad Zuki dan rakan saya iaitu Gam Meyi. Pada hari ini kami akan membentangkan secara dengan lebih jelas tentang kertas kerja yang telah kami lakukan. Seterusnya, kita lihat pula kepada kertas kerja yang telah dilakukan oleh kami. Kertas kerja yang dilakukan oleh kami ini adalah merupakan kertas cadangan bengkel kepentingan dan tanggungjawab terhadap keselamatan. Bengkel ini merupakan anjuran daripada Panitia Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Durian Hijau dengan kerjasama daripada pihak bomba dan juga Jabatan Pertahanan Awam. Bangkit ini akan diadakan di Sekolah Kebangsaan Durian Hijau iaitu di Jerantuk Pahang bermula daripada 15 hari bulan sehingga 16 Disember 2023. Seterusnya, kita lihat pula pengenalan bagi kertas kerja yang telah kami lakukan. Pengurusan keselamatan adalah komponen utama dan penting dalam memastikan persekitaran pendidikan yang selamat dan berkesan. Pelajar akan berasa selamat ketika berada di sekolah dan akan lebih mudah untuk memberikan sepenuh tumpuan ketika proses pembelajaran. Keselamatan yang dijaga dengan baik juga dapat membantu menjaga reputasi nama baik sekolah kerana tiada kes-kes keselamatan seperti kebakaran yang berlaku atau kehilangan nyawa pelajar. Justru itu, guru-guru Panitia Bahasa Melayu bercadang untuk mengadakan paket kepentingan dan tanggungjawab terhadap keselamatan di Sekolah Kebangsaan Durian Hijau. Melalui program ini, diharapkan semua warga sekolah dapat mempelajari tentang tanggungjawab dan accountability terhadap keselamatan serta pengurusan krisis dalam pendidikan keselamatan. Melalui bengkel ini juga, pelajar akan diberikan latihan seperti latihan kebakaran dan latihan kecemasan seperti CPR. Selain itu, kita lihat pula tujuan bagi program ini dijalankan. Kertas cadangan ini bertujuan untuk memohon pertimbangan dan kelulusan daripada guru besar Sekolah Kebangsaan Durian Hijau bagi melaksanakan bengkel kepentingan dan tanggungjawab terhadap keselamatan di SK Durian Hijau yang bertempat di Dewan Tun Teja. Program ini melibatkan murid darjah 5 dan darjah 6 Sekolah Kebangsaan Durian Hijau serta kerjasama dari pihak bomba dan pihak Jabatan Pertahanan Awam. Seterusnya ialah latar belakang. Program ini dirancang bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada murid-murid tentang tanggungjawab dan accountability terhadap keselamatan mereka ketika berada di sekolah. Selain itu, bengkel ini juga dilakukan bertujuan untuk memberi pengalaman baru kepada murid-murid untuk belajar tentang cara menghadapi kebakaran dan teknik menyelamatkan nyawa orang di sekeliling dengan pengaplikasian bantuan kecemasan yang tepat. Seterusnya, 4.0 iaitu asas pertimbangan. Yang pertama, bengkel ini merupakan bengkel yang tidak pernah dilakukan lagi pada sebelum ini. Yang kedua, memberi pendedahan tentang kepentingan dan tanggungjawab tentang keselamatan pelajar dan kaki tangan sekolah. Dan yang ketiga adalah matlamat utama bengkel ini diadakan adalah untuk memberikan pendedahan kepada murid-murid tentang tanggungjawab dan accountability terhadap keselamatan diri dan orang di sekeliling. Seterusnya ialah 4.4 iaitu objektif. Antara objektif utama bengkel ini termasuklah yang pertama, untuk memberikan pendedahan kepada murid-murid sekolah untuk mengetahui aspek-aspek keselamatan semasa berada di sekolah. Yang kedua, untuk memperoleh pengetahuan yang lebih jelas tentang kepentingan dan tanggungjawab keselamatan ketika berada di sekolah. Yang ketiga, murid-murid memperoleh pengetahuan yang jelas tentang cara untuk mengaplikasikan kemahiran yang betul ketika berlakunya kes kecemasan. Dan yang terakhir, untuk memberi pengalaman baru kepada murid-murid tentang kaedah menyelamatkan diri dengan cepat dan selamat ketika kecemasan ataupun kebakaran berlaku.
Kita lihat pula kepada 5.0 iaitu butiran program. Nama program ini adalah Bengkel Kepentingan dan Tanggungjawab Terhadap Keselamatan. Program ini akan dijalankan bermula 15 hari bulan sehingga 16 hari bulan Disember 2023. Program ini akan dijalankan bermula daripada pukul 7.30 pagi sehingga 3 petang. Bertempat di Dewan Tun Teja Sekolah Kebangsaan Durian Hijau dengan kerjasama pihak bomba dan Jabatan Pertahanan Awam. 51 adalah prosedur keselamatan. Prosedur keselamatan ini digariskan bertujuan untuk memberikan satu garis panduan kepada guru-guru, pelajar dan kaki tangan sekolah bagi melaksanakan dan menentukan suatu bentuk peraturan yang sama untuk dilaksanakan sebagai suatu peraturan yang mesti dipatuhi. Kegagalan atau keengganan oleh mana-mana guru, pelajar maupun kaki tangan sekolah untuk mematuhi sebarang peraturan yang digariskan sehingga menyebabkan berlakunya satu kemalangan atau membawa kepada suatu kerugian ke atas sekolah membolehkan ianya disabit suatu tindakan tata tertib atau suatu pengaduan kesalahan jenayah. Prosedur keselamatan yang akan dibentangkan adalah berkenaan kaedah menyelamatkan diri daripada kebakaran serta pelaksanaan CPR dan Hemis maneuver dengan betul. Rujuk kepada lampiran 1. Seterusnya, kita lihat pula bagi 5.1 iaitu prosedur keselamatan. Yang pertama adalah bagi latihan kebakaran ataupun fire drill. Langkah pertama adalah setiap kelas dan setiap sudut bangunan perlu disediakan pelang keselamatan kebakaran dan melekatkan segala maklumat berkaitan panduan mengosongkan bangunan semasa kecemasan. Langkah kedua, semua murid hendaklah berhenti daripada membuat kerja apabila terdengar loceng yang berbunyi tanpa henti. Yang ketiga, murid membuat barisan lalu berjalan ke padan dalam keadaan yang tenang tanpa membuat kekecohan atau berlari-lari mengikut laluan kecemasan yang terdapat dalam pelan. Semua murid dan guru perlu mengosongkan bangunan sekolah dalam masa 3 minit. Guru yang mengajar pula perlu mengarahkan murid ke tempat yang lapang seperti padang atau tampak perhimpunan. Ketika berada di tempat yang selamat, guru perlu mengira dan memastikan semua murid berada di sana. Seterusnya, anggota bomba akan menunjukkan cara-cara untuk memadam kebakaran dan murid dapat melakukannya dengan sendiri. Sekiranya latihan ini berjalan dengan lancar dan tidak terdapat sebarang masalah, murid-murid boleh masuk semula ke dalam kelas. Latihan bagi cardiopulmonary resuscitation ataupun CPR. Langkah yang pertama adalah kaedah yang tepat dan simulasi akan ditunjukkan oleh Jabatan Pertahanan Awam. Kita perlu memastikan keadaan sekitar mangsa adalah selamat. Kemudian, periksa respon mangsa dengan menepuk bahu dan bertanya, adakah anda okey? Jika tiada respon, kita perlu menjerit meminta pertolongan orang lain di sekeliling dan menghubungi talian 999. Seterusnya, kita perlu memastikan mangsa dalam keadaan baring dengan bahagian dadanya menghadap ke atas permukaan yang rata. Dongakkan kepala mangsa ke belakang dan mengangkat dagunya untuk membuka saluran pernafasan. Kita juga perlu memeriksa sama ada mangsa bernafas maupun tidak dengan mendengar bunyi hembusan nafas daripada mulut ataupun hidung mangsa serta melihat pergerakan dada mangsa. Jika nadi atau pernafasan tidak dapat dikesan, teknik tekanan dada perlu dilakukan untuk membantu peredaran darah di dalam badan mangsa. Letakkan sebelah tangan di bahagian tengah dada mangsa dengan memastikan tangan dalam keadaan lurus, tekup tangan dan silang selikan jari. Bangun dan condongkan badan sedikit ke hadapan dengan bahu berada tegak dengan dada mangsa dan tekan ke bawah lebih kurang 5 cm dan tidak melebihi daripada 6 cm.
Lepaskan tekanan dengan tangan masih pada dada mangsa. Biarkan dada mangsa kembang semula sepenuhnya sebelum tekanan seterusnya dilakukan. Tekanan dada ni dilakukan pada kadar 100 sehingga 120 tekanan per minit. Jika masih tiada pernafasan, picit hidung mangsa dan hembuskan udara ke dalam mulutnya selama 1 saat setiap hembusan. Langkah ini membolehkan udara beroksigen masuk ke dalam trakea dan sampai ke dalam paru-paru. Tekanan dada sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan ke mulut. Hembusan mulut ke mulut dilakukan secara berulang kali sehingga ambulan tiba atau sehingga mangsa sedar. Jika mangsa bernafas tetapi masih belum sedar, ubah kedudukan badan mangsa dalam keadaan mengiring. Akhir sekali adalah latihan bagi Heimlich Manöver. Heimlich Manöver ialah bantuan kecemasan yang dilakukan untuk menyelamatkan seseorang individu yang tercekik. Tercekik ialah keadaan yang berlaku apabila saluran pernafasan tersekat disebabkan oleh makanan ataupun benda asing. Yang pertama adalah pihak Jabatan Pertahanan Awam akan menunjukkan simulasi bagi bantuan kecemasan tersebut yang betul kepada pelajar. Mula-mula, pelajar ni akan berdiri di belakang mangsa dan bengkokkan badan mangsa sedikit ke hadapan. Seterusnya, pelajar perlu kelilingkan tangan dari belakang mangsa dan genggamkan tangan kanan. Pelajar perlu letakkan genggaman tangan kanan di antara pusat dengan bawah rusuk mangsa dan letakkan tangan kiri di atas tangan kanan yang digenggam. Berikutnya, pelajar perlu menekan dan menyentak ke atas dengan kuat dan cepat. Tekanan yang diberikan akan menambahkan tekanan di dalam paru-paru sehingga akan menyebabkan benda asing tersebut tertolak keluar daripada badan. Baiklah, butiran program yang seterusnya ialah berkenaan kesediaan kecemasan. Okey, seperti mana kita sedia maklum, pihak pentadbir sekolah ni perlu sentiasa memastikan setiap penjuru sekolah dilengkapi dengan pelbagai peralatan keselamatan untuk digunakan sewaktu kecemasan. Baiklah, kesediaan kecemasan. Yang pertama ialah pelan tindakan kecemasan. Ini perlu ada dekat sekolah. Dia menyediakan pelan tindakan kecemasan yang jelas dan melatih pelajar tentang prosedur kecemasan yang betul, iaitu cara ataupun kaedah pelajar dan guru-guru itu mengikut atau menggunakan pelan tindakan dengan betul. Seterusnya ialah berkaitan dengan peralatan. Peralatan ni bagi memastikan kecemasan itu sentiasa tersedia dan berfungsi dengan baik. Contohnya alat pemandangan kebakaran ataupun selimut kebakaran perlu sentiasa dalam keadaan yang baik dan bersedia untuk menyelamatkan nyawa orang. Jadi pihak sekolah ini perlu memastikan peralatan-peralatan kecemasan itu belum tamat tempoh. Ya. Jadi, seterusnya ialah komunikasi. Kita kena tetapkan saluran komunikasi darurat untuk berhubung dengan semua pihak berkepentingan seperti ibu bapa, guru dan kaki tangan serta pihak bomba ataupun pihak penyelamat lah untuk selamatkan diri kita. Seterusnya ialah makluman awam. Berikan maklumat keselamatan kepada pelajar, kaki tangan dan ibu bapa, termasuk maklumat tentang apa yang perlu dilakukan dalam keadaan kecemasan. Dan yang terakhir ialah penilaian risiko berkala. Secara berkala, semak semula penilaian risiko, keselamatan dan kemaskini prosedur kecemasan jika perlu. Yang ketiga ialah berkenaan carta alir organisasi. Pertubuhan carta organisasi ini sebenarnya penting. Sebenarnya pertubuhan carta yang sistematik bagi memastikan program itu berlangsung seperti yang telah dirancang. Ahli jawatan kuasa induk terdiri daripada penasihat, pengerusi, naib pengerusi, penyelaras setiausaha, penolong setiausaha dan bendahari. Manakala ahli jawatan kuasa pelaksana terdiri daripada AJK sambutan, AJK perasmian, AJK pengacara majlis, AJK PA sistem dan AJK penyampaian hadiah. Seperti yang telah ditunjukkan dalam gambar raja, berikut merupakan carta organisasi SK Durian Hijau. Jadi
nampak sistematik di kat situ, jadi mereka akan saling membantu dan saling merujuk. Mungkin pihak AJK ni melaksanakan program tersebut dan dengan merujuk pihak jawatan kuasa induk. Yang keempat ialah kepentingan keselamatan itu sendiri. Pencegahan kebakaran merupakan satu tindakan awal yang mesti diambil bagi mengelakkan api kebakaran daripada berlaku dan juga langkah awal bagi mengelakkan kebakaran baru berlaku, iaitu infant stage, iaitu api yang kecil, daripada merebak kepada peringkat yang lebih besar dan susah untuk dikawal, iaitu dipanggil uncontrollable stage. Seterusnya, CPR merupakan kaedah mudah yang tidak memerlukan sebarang peralatan kecemasan. Para guru dan pelajar sangat digalakkan untuk mempelajari kaedah CPR yang betul agar dapat menyelamatkan nyawa seseorang yang sama ada terkena serangan jantung, renjatan elektrik, lemas disambah panahan petir dan sebagainya sebelum bantuan paramedik tiba. Jadi, jika kaedah yang ini tidak dilakukan dengan betul, tulang rusuk mangsa tu berkemungkinan patah dan udara yang hembus dari ke mulut mangsa mungkin tidak sampai ke paru-parunya kerana kita tekan dengan tekanan yang tidak mengikut panduan yang betul. Berikutnya ialah pengaplikasian kaedah Heimlich-Manoeuvre yang betul kerana badan dan otak manusia sentiasa memerlukan oksigen. Oksigen diperolehi daripada udara dan disedut masuk ke dalam paru-paru manusia. Oksigen ini kemudiannya akan diserap ke semua sel badan manusia termasuk otak. Jika seorang itu tercekik, saluran pernafasan akan tersumbat akibat ada benda asing dan ia akan menghalang oksigen itu ke otak. Jika bantuan kecemasan lambat diberikan, mangsa yang tercekik itu boleh mengalami kerosakan otak atau lebih teruk lagi mengakibatkan kematian. Jadi, prosedur keselamatan ini sangat penting bagi mengelakkan berlakunya kecederaan pada murid-murid. Keselamatan pelajar adalah keutamaan. Sekolah perlu memberi perhatian kepada faktor-faktor seperti kebakaran, kecederaan fizikal dan ancaman lain yang mungkin timbul semasa mereka berada di sekolah. Contohnya bencana alam seperti tanah runtuh ataupun banjir. Seterusnya ialah keselamatan guru dan kaki tangan sekolah. Mereka perlu berasa selamat ketika berada di tempat kerja mereka. Jadi, pihak sekolah perlu memastikan kaki tangan sekolah dan guru-guru ini berada dalam keadaan yang selamat. Seterusnya ialah pentingnya kita memastikan keselamatan adalah untuk meningkatkan emosi yang baik dalam kalangan murid-murid. Murid-murid yang berasa selamat di sekolah cenderung memiliki kesejahteraan emosi yang terlebih baik. Mereka dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada pembelajaran dan pengajaran tanpa perlu bimbang tentang keadaan yang tidak selamat. Yang seterusnya ialah murid-murid dapat memberikan sepenuh perhatian kepada pembelajaran. Keselamatan di sekolah dapat mencipta persekitaran yang kondusif dan efisien untuk pembelajaran. Pelajar dapat memberi sepenuh perhatian dalam pembelajaran. Maklumat program yang seterusnya ialah berkenaan tanggungjawab terhadap keselamatan pelajar. Kerjasama yang padu yang diberikan oleh guru, kaki tangan sekolah dan ibu bapa sangat penting bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin. Kita beralih kepada tanggungjawab terhadap keselamatan pelajar, iaitu dari segi pihak sekolah. Pihak sekolah ni perlu memastikan bangunan dan kemudahan sekolah selamat dan berada dalam keadaan yang baik dan melakukan latihan keselamatan secara berkala untuk murid-murid dan kaki tangan sekolah supaya mereka sudah terbiasa dengan taktik ataupun tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Baiklah, pihak sekolah juga perlu memastikan bahawa laluan larian kecemasan dan papan tanda keselamatan adalah berkesan. Bagi pihak guru pula, pihak guru perlu memastikan bahawa pelajar memahami dan mematuhi peraturan keselamatan sekolah dan melaporkan segera situasi yang membahayakan keselamatan pelajar kepada pihak berkuasa yang berkenaan. Guru-guru ni perlu bertindak dengan segera dan cepat supaya
tidak terlambat dan mungkin membawa pada kecederaan fizikal kepada kanak-kanak, dan memastikan pengawasan pelajar di semasa di sekolah. Guru ni perlu peka dan perlu memberi perhatian yang lebih kepada pelajar-pelajar untuk memastikan, contohnya memastikan bilangan pelajar itu mencukupi ketika murid-murid itu berhimpun di kawasan lapang seperti padang sewaktu berlakunya kebakaran. Baik, lagi segi ibu bapa ni perlu mengambil bahagian dalam program yang dilakukan oleh pihak sekolah dan berkomunikasi dengan sekolah tentang masalah yang berkaitan dengan anak-anak. Jadi ibu bapa ni cukup penting kerana ibu bapa ni tidak boleh menunding jari ke arah pihak sekolah semata-mata sekiranya berlakunya kecemasan. Sebenarnya pihak sekolah dan juga guru-guru dari kaki tangan sekolah ni telah cuba yang terbaik untuk melindungi anak-anak mereka. Maka ibu bapa ni perlu mengekalkan pemikiran yang tenang ataupun tidak menyalahkan pihak sekolah dan turut serta dalam misi menyelamatkan anak-anak mereka. Dan bagi pihak murid-murid ni perlu menyertai segala program yang dilakukan oleh pihak sekolah berkenaan dengan keselamatan supaya mereka peka dan mereka tahu apa tindakan yang patut diambil dan tidak patut diambil. Contohnya berlaku kebakaran. Jadi mereka tahu tangga dekat kawasan ataupun bangunan mana yang telah dirancang dan boleh turun. Jadi mereka sekiranya contohnya mereka akan dilatih untuk mendengar penggera ataupun amaran yang dilakukan oleh pihak berkuasa dan mereka akan ikut seperti yang telah dilatih. Dan murid-murid ini juga perlu mempelajari cara untuk menyelamatkan diri ketika berada dalam kecemasan seperti kebakaran. Contoh dikatakan murid itu tidak berkesempatan ataupun tertinggal daripada murid-murid lain daripada menyelamatkan diri. Jadi mereka ini mungkin murid itu dia akan sedar untuk mencari kain basah untuk menutupi mulut dan hidung, iaitu saluran pernafasan kita, untuk mengelakkan saluran asap yang tebal itu memasuki ke dalam paru-paru. Jadi kaedah itu dapat menyelamatkan nyawa murid tersebut. Seterusnya ialah penyertaan bagi bengkel anjuran Ketua Panitia Bahasa Melayu ini ialah bengkel ini menyasarkan 80 orang murid darjah 5 dan 100 orang murid darjah 6. Semua murid darjah 5 dan 6 dikehendaki untuk menyertai bengkel ini dengan tujuan memberikan ilmu pengetahuan yang baru berkenaan dengan keselamatan di sekolah. Selain itu, murid-murid akan dapat merasai dan memperolehi pengalaman baharu melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan dengan kerjasama pihak bomba sepanjang bengkel ini berlangsung. Yang seterusnya, berikut merupakan ahli jawatan kuasa, induk dan ahli jawatan kuasa pelaksana. Jadi berikut merupakan saya nama guru-guru yang terlibat dengan bengkel yang dianjurkan. Butiran yang seterusnya ialah berkenaan dengan anggaran perbelanjaan yang akan digunakan untuk melaksanakan bengkel tersebut. Yang pertama ialah banner, iaitu RM160 anggaran, dan CJ yang akan disediakan kepada para pelajar, makanan para pelajar, makanan jawatan kuasa yang terlibat, makanan tetamu kehormat daripada pihak bomba dan Jambatan Pertahanan Awam, dan seterusnya ialah cenderahati kepada tetamu kehormat dan wang tunai runcit yang digunakan untuk membiayai butiran-butiran ataupun perkara-perkara yang kecil. Jadi total anggaran perbelanjaan yang dianggarkan untuk program ini ialah RM2,824. Berikut merupakan poster bengkel ataupun program yang akan digunakan sebagai banner program kita. Akhir sekali ialah harapan daripada pihak kami. Diharapkan agar cadangan penganjuran bengkel kepentingan dan tanggungjawab terhadap keselamatan anjuran Ketua Panitia Bahasa Melayu ini dapat memberi pertimbangan dan kelulusan daripada pihak jawatankuasa penilaian kertas kerja Sekolah Kebangsaan Durian Hijau. Segala kerjasama didahulukan dengan ucapan terima kasih. Kertas cadangan ini disediakan oleh Puan Siti Aisyah binti Muhammad Afan selaku Ketua Panitia Bahasa Melayu SK Durian Hijau. Dan kertas kerja ini akan disimak oleh Encik Muhammad Amir bin Abdullah, penolong kanan pertama SK Durian Hijau, dan akan diluluskan oleh Tuan Haji Ahmad bin Awang, Guru Besar SK Durian Hijau. Sekian sahaja pembentangan kertas kerja daripada pengumpulan kami. Sekian, terima kasih.